Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel kelas YT. Hari ini kita akan sama-sama belajar subjek sejarah, tingkatan 5. Bab 1. Kedaulatan negara. Sebelum kita mulakan kelas kita, sila tekan butang subscribe dan turn on notifikasi untuk topik-topik yang akan datang. Okey, dalam bab ini kita akan bincangkan 4 subtopik dengan lebih lanjut. Iaitu, yang pertama, konsep kedaulatan. Kedua, ciri-ciri negara berdaulat. Ketiga, kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Dan yang keempat, langkah-langkah mempertahankan kedaulatan. Kalau semua sudah bersedia, mari kita mulakan kelas kita pada hari ini. Konsep kedaulatan ini boleh ditakrifkan sebagai kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas serta mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran. Sekarang, kita akan lihat dari mana datangnya istilah daulat ini. Dalam bahasa Yunani, kedaulatan itu ialah supranos atau supranos yang bermaksud agung atau tertinggi. Ia merujuk kepada negara yang bebas dan merdeka. Dalam bahasa Inggeris pula, kedaulatan itu ialah sovereignty yang bermaksud negara mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Istilah kedaulatan dalam bahasa Arab datang dari perkataan daulah, yang bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah negara. Dan akhir sekali dalam bahasa Melayu, kedaulatan itu merujuk kepada kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Jadi, berdasarkan istilah-istilah di atas, secara umumnya kedaulatan itu merujuk kepada kuasa tertinggi sesebuah kerajaan bagi menjalankan pemerintahan yang bebas dan merdeka. Tadi, kita dah lihat istilah dan maksud kedaulatan dari pelbagai bahasa. Sekarang kita akan lihat pula konsep kedaulatan dari pandangan tokoh-tokoh terkenal dan tafsiran mereka mengenai topik ini. Menurut Aristotle, seorang ahli falsafah Yunani, kedaulatan merupakan kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan sesebuah negara dan kerajaan yang terikat oleh undang-undang. Ibnu Khaldun, seorang ilmuwan Islam pula berpendapat, kedaulatan merupakan kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara berasaskan semangat kekitaan bangsanya. Kekuatan semangat kekitaan yang diiringi dengan kekuatan semangat beragama menyebabkan sesuatu bangsa rela untuk berkorban demi mencapai cita-cita yang sama. Tokoh ketiga yang menyatakan pandangan tentang kedaulatan ialah seorang ahli falsafah politik Perancis bernama Jean Bodin. Beliau menyatakan bahawa kedaulatan itu merupakan kuasa tertinggi dalam sesebuah negara. Kedaulatan mempunyai sifat kekal dan mempunyai kuasa tidak terbatas untuk membuat undang-undang, mentafsir dan melaksanakannya. Di Malaysia, kita juga mempunyai tokoh-tokoh yang menyuarakan pandangan mereka tentang konsep kedaulatan. Yang pertama ialah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Beliau berpendapat bahawa kedaulatan dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan keadilan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Manakala bagi mantan Ketua Hakim Negara, Tun Dr. Mohamed Saleh Abbas pula, kedaulatan merupakan asas negara yang merdeka. Memiliki kebebasan pada peringkat antarabangsa bersama dengan hak dan kuasa untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa telunjuk asing. Okey, tadi kita dah faham serba sedikit mengenai konsep dan tafsiran kedaulatan. Sekarang kita akan melihat pada jenis-jenis kedaulatan pula. Kedaulatan ini berbeza mengikut bentuk pemerintahan yang diamalkan oleh sesebuah negara dan boleh dibahagikan kepada kedaulatan tradisional, kedaulatan moden, kedaulatan undang-undang, dan kedaulatan antarabangsa. Kedaulatan tradisional merujuk kepada sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai sepenuhnya segala urusan negara. Sebagai contoh, kedaulatan negara kita berpaksi pada kedaulatan Raja-Raja Melayu dan terletak pada kekuasaan dan kewibawaan raja tersebut. Raja merupakan pemerintah yang mempunyai kuasa dan kedudukan tertinggi dan perlu diperkukuh oleh taat setia rakyat. Jenis kedaulatan yang kedua ialah kedaulatan moden. Ia dikaitkan dengan idea kemunculan negara bangsa selepas Revolusi Keagungan di England dan Revolusi Perancis. Kedaulatan jenis ini dikaitkan dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Selepas Perang Dunia Pertama,
kedaulatan dikaitkan dengan nasionalisme yang menggunakan unsur persamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk negara bangsa masing-masing. Kedaulatan negara kita sebagai sebuah negara bangsa, lahir hasil gabungan negeri yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan Persekutuan Malaysia 1963. Yang ketiga, kedaulatan undang-undang. Ia bermaksud kerajaan dan rakyat terikat oleh undang-undang yang perlu dipatuhi. Kedaulatan undang-undang boleh menjamin keadilan dalam kehidupan dan menjadikan negara lebih aman, stabil dan makmur. Badan kehakiman yang bebas dan berwibawa perlu diwujudkan untuk memelihara dan melaksanakan kedaulatan undang-undang. Seperti yang kita sedia maklum, kedaulatan undang-undang ini menjadi prinsip keempat dalam rukun negara. Akhir sekali, kedaulatan antarabangsa. Ia merujuk kepada pengiktirafan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, terhadap sesebuah negara, yang mana negara tersebut tidak boleh mencaburi atau dicaburi oleh negara lain. Setiap negara yang bebas dan merdeka mempunyai ciri tertentu bagi menentukan kedaulatannya. Negara kita turut mempunyai ciri yang menjadi identitinya. Ciri negara berdaulat ialah mempunyai pemerintahan, mempunyai sempadan, mempunyai perundangan, dan mempunyai rakyat yang menjadikan negara kita sebagai sebuah negara bebas dan berdaulat. Pemerintahan negara berdaulat diwujudkan untuk menjaga kestabilan politik, keamanan, pertahanan, dan ekonomi. Malaysia sebagai sebuah negara persekutuan mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen di mana ketua utama negara ialah Yang di-Pertuan Agong manakala ketua kerajaan ialah Perdana Menteri yang dibantu oleh Jemaah Menteri. Sempadan merupakan garis pemisah antara negeri atau negara. Malaysia merupakan negara yang berkongsi sempadan darat, air, dan udara dengan negara jiran iaitu Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei, dan Filipina. Sempadan Malaysia diakui oleh masyarakat antarabangsa khasnya PBB. Penetapan sempadan memudahkan urusan pemerintahan, pentadbiran, pertahanan, dan pembangunan ekonomi. Sistem perundangan menjadi asas kepada peraturan negara. Ia penting untuk memelihara kesejahteraan, menjamin keadilan dan melindungi rakyat. Asas kepada sistem perundangan negara kita berpandukan Perlembagaan Persekutuan. Parlimen bertanggungjawab menggubal dan menentukan sistem perundangan negara kita. Rakyat merupakan penduduk di sesebuah negara yang terikat kepada undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan oleh pemerintah. Rakyat negara ini terdiri daripada pelbagai kaum, agama, dan adat resam. Mereka disatukan melalui satu bahasa dan kebudayaan, rukun negara, serta identiti nasional yang sama. Kedaulatan negara penting bagi mewujudkan keberkesanan pentadbiran, kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kecemerlangan hubungan luar negara. Kedaulatan memberikan kebebasan kepada negara untuk menjalankan urusan pentadbiran tanpa campur tangan pihak luar. Dasar pemerintahan negara dilaksanakan dengan berkesan melalui Jemaah Menteri dan kementerian yang berkaitan. Kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri yang dilakukan melalui pengagihan kuasa mewujudkan keberkesanan pentadbiran. Sistem pentadbiran juga diperkukuh melalui peruntukan undang-undang dalam Perlembagaan Persekutuan. Kedaulatan penting untuk negara melaksanakan dasar kemakmuran ekonomi. Selepas negara mencapai kemerdekaan, pelbagai usaha dilakukan untuk memajukan dan meningkatkan taraf hidup rakyat berbilang kaum di Malaysia. Pembangunan ekonomi meliputi bidang pertanian, perindustrian, dan perdagangan yang diperkenalkan melalui dasar pembangunan ekonomi negara. Kedaulatan membolehkan negara melaksanakan dasar sosial bagi kesejahteraan rakyat. Negara dapat melahirkan generasi yang berilmu dan berkemahiran melalui pendidikan. Oleh itu, mereka dapat memberikan sumbangan untuk pembangunan negara. Beberapa perkara berkaitan dengan bahasa kebangsaan, kebudayaan, sukan,
Dan rukun negara diperkenalkan untuk memupuk perasaan muhibah dan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Kedaulatan memberikan hak kepada negara untuk menjalinkan hubungan dengan negara lain. Hubungan ini dibentuk melalui penggubalan dasar luar negara. Selain dapat menjalinkan hubungan diplomatik dan persahabatan dengan negara lain, negara juga dapat mengadakan perjanjian dan kerjasama dalam pelbagai bidang. Kesannya, Malaysia menikmati pelbagai faedah dan kelebihan dalam usaha mempertahankan kedaulatan. Keanggotaan Malaysia dalam pertubuhan serantau dan antarabangsa pula meningkatkan imej negara. Pemerintah dan rakyat memainkan peranan yang penting bagi mempertahankan kedaulatan negara. Kerjasama ini penting bagi memastikan kedaulatan dapat dipertahankan demi kemajuan dan kesejahteraan negara. Langkah pertama ialah mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Pemerintah perlu melaksanakan undang-undang dan pentadbiran secara cekap dan berkesan, serta memastikan agihan sumber kekayaan negara secara adil kepada rakyat melalui dasar pembangunan ekonomi. Manakala rakyat pula perlulah menyokong segala usaha dan dasar kerajaan bagi mewujudkan kestabilan politik dan kemajuan ekonomi. Langkah kedua ialah mengekalkan perpaduan kaum. Berbalik kepada pelaksanaan undang-undang yang berkesan, pemerintah perlu memastikan pelaksanaan tersebut berkaitan bahasa, pendidikan, dan kebudayaan, dan merangka program serta kempen ke arah memupuk perpaduan kaum. Sebagai rakyat, kita perlu memahami dan menghormati agama serta budaya pelbagai kaum. Langkah ketiga ialah memupuk patriotisme. Patriotisme ialah perasaan cinta yang mendalam terhadap negara serta sanggup mempertahankan sejarah, bahasa, undang-undang, warisan, dan budaya. Pemerintah perlu menganjurkan sambutan seperti Hari Kebangsaan dan Hari Pahlawan, serta mewajibkan mata pelajaran sejarah di sekolah bagi memupuk kecintaan dan peka pada sejarah negara. Rakyat pula perlu menyanjungi dan menghargai adat, warisan, dan tokoh pelbagai kaum yang berjuang untuk kemerdekaan dan kedaulatan negara. Langkah yang terakhir ialah mengukuhkan pertahanan negara. Pemerintah perlu menggubal undang-undang untuk melindungi keselamatan negara seperti mengadakan perjanjian pertahanan dan latihan ketenteraan bersama negara serantau dan antarabangsa. Memodernkan aset ketenteraan dan memastikan pasukan keselamatan sentiasa bersiap siaga menghadapi cabaran semasa. Sebagai rakyat pula, kita perlulah peka terhadap isu keselamatan negara dan menganggotai pasukan keselamatan dan sukarelawan untuk mempertahankan negara. Baiklah, untuk bab 1 kita dah belajar mengenai konsep kedaulatan, ciri-ciri negara berdaulat, kepentingan mewujudkan negara berdaulat, dan langkah mempertahankan kedaulatan. Semoga video ini dapat membantu kita semua memahami bab ini dengan lebih lanjut. Sampai sini saja kelas kita pada hari ini. Jangan lupa klik butang like, subscribe, dan notifikasi. Boleh juga share dan komen di bawah untuk sebaran idea atau topik-topik yang menarik untuk video yang akan datang.